semua, selamat datang ke University, podcast untuk merungkai rahsia-rahsia kejayaan usahawan di Malaysia. Hari ini kita akan bincang berkenaan dengan e-commerce, pemasaran digital dan juga strategi-strategi macam mana nak jadi berjaya seperti mereka. Jadi pada hari ini, kita bersama dengan usahawan kita, jauh kita bawa daripada Negeri Sembilan ya, dalam topik kita. Betul ke ejen dan pemasaran online berjalan seiring? Jadi bersama saya hari ini seorang yang cukup terkenal di Malaysia saya rasa, iaitu Nurbahan. Hai, apa khabar? Pemilik Sambal Mak Jenny. Apa khabar Nurbahan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sejak makan sambal hari-hari ni, saya semakin sihat lah. Okey Nurbahan, macam mana jualan sambal sekarang okey? Alhamdulillah okey. Perniagaan okey, semuanya seperti yang dirancang, dan syukur semuanya dipermudahkan, mungkin berkat daripada seorang ibu kan. So perniagaan saya pun saya tak menyangka yang dia pergi macam terbangnya tu tinggi, alhamdulillah lah kan. Taklah tinggi sangat. Okeylah, bagi saya tu satu pencapaian yang saya rasa saya banggalah kan. Dan selain tu saya ada juga yang lain. Ada juga? Saya ada juga yang lain. Saya ada contoh? klinik gigi. Saya ada skincare produk. Tapi fokus saya sekarang, saya terpaksa fokus kepada Mak Jenny lah. Mak Jenny. Sebab Mak Jenny dia punya penangan tu lain sikit. Mak Jenny tak bawa hari ni? Tak ada. Tak ada? Dia siang-siang ni duduk tengok orang mipik cili, sembang-sembang dengan quality control. Sembang-sembang dengan orang-orang yang masak tu. Itulah aktiviti dia. Aktiviti harian dia. Jadi macam mana Nurbahan sebenarnya mula-mula menceburi bidang sambal ni? Bidang sambal ni, dia cerita dia panjang. Nak panjang ke nak pendek? Ceritalah boleh. Kita okey je ke? Cerita je apa-apa je. Okey. Saya bermula dengan produk skincare saya. Produk skincare saya Lantara Beauty. So daripada situ saya rasa bila kita bisnes online ni, benda yang paling kita perlu perlu kita fokus adalah terhadap personal branding. Betul. Personal branding yang perlu dinaikkan. Dan juga perlukan, bila online kita guna apa? Kita guna Facebook, kita guna Instagram, YouTube lah, segalalah medium tu untuk kita buat awareness kepada audience dekat luar tu pasal apa servis dan produk yang kita buat. Jadi secara kebetulan saya pun buatlah shoot video-video santai dengan mak. Video masak-masak mula-mula dengan mak. Tujuan dia adalah untuk, habislah rahsia aku ni. Tujuan dia adalah untuk bermesra dengan kita punya penonton kan. Memberi mesej-mesej yang baik kepada penonton secara tak langsung, benda yang santai yang boleh diterima. So kebetulan saya buat video masak-masak dengan mak. So teletah-teletah mak tu membuatkan orang suka. Ya, menarik perhatian. Saya memang suka tengok masa tu. Itulah tu. Saya pun tengok, ramai dia punya feedback mak punya teletah ni positif, dan diorang demand lagi. Nak tengok lagi Mak Jenny dekat skrin. Mula-mula kita buat video masak-masak je, video masak-masak. So bila kita dapat engagement yang baik dekat kita punya media sosial tu, itu petanda baiklah untuk sesiapa yang buat bisnes online. Betul. Ya, kata tadi nak tahu kan. Jadi petanda baik lah. Dalam masa yang sama juga, apa yang saya sampaikan dekat audience tu adalah perkara-perkara yang positif kan. So bila engagement kita dah baik tu, dan kita teruskan buat lagi video-video dengan mak, selain daripada video-video konten-konten yang lain lah. Kenapa video masakan? Memang Mak Jenny masak sodap ko? Mak Jenny masak biasa. Sodap lah mak dan masak mestilah sodap. Kau gila tak sodap kan? Mak tengok ni. Jadi saya buat teletah mak tu. Teletah mak tu yang buatkan ramai orang rindu kat mak dia. Ramai yang dah tak ada. Kan? Ramai yang dah tak ada mak ayah tu, teringat sedekahkan balik Fatihah dekat kedua yang dah tak ada. Kemudian diorang ada
terletak mak tu seperti seorang nenek-nenek. Betul. Kan. Kita mengembalikan nostalgia kat kampung, suasana ibu dengan anak, kampung-kampung lah. Betul. Kan, kampung-kampung yang sangat relax, sangat hijau, santai, semuanya nostalgia kan. Jadi banyak orang ada experience pengalaman kat kampung, dan ramai orang merindukan suasana-suasana tu kan. Macam saya pun, kalau saya dah tua pun, saya nak duduk kampung. Aku tak nak duduk bandar ni. Aku serabut dengan mana bandar ni. Jadi mungkin kedamaian tu dapat dapat dirasai oleh semua yang menonton. Yang budak-budak pula dapat rasakan kemesraan dan terletah mak tu kan. Dia punya spontan mak tu, yang tiada skrip, tiada apa-apa, ambil je mic, pasangkan kat mak, okey, shoot je. Mak, jom kita buat ni. Tak ada apa-apa plan, sebab kalau bagi skrip mak saya jangan keras. Dia akan keras. Mak cakap ni walaupun 2 ayat. Mak cakap ni dia akan keras peti mata dia akan mana-mana. Dia cakap tak boleh kan. Jadi kita tunjukkan video yang jujur. Pada audience kan. Jujur, video yang bila jujur ni dia punya energi lain sikit. Tak salah kita nak buat konten kalau kita menunjukkan benda-benda yang baik, dan tak salah kita berkonten sekiranya perkara-perkara itu adalah benar dan jujur. Kan. So dekat situlah terjadinya video-video Mak Jenny, daripada respon daripada orang yang suka tengok, dan daripada situlah permulaannya brand Mak Jenny tu. So branding tu mula dululah. Personal branding Mak Jenny. Personal branding tu mula dulu lebih kurang dalam 6 bulan ke setahun. Kemudian baru slowly dia kita perkenalkan Masakan Negeri Sembilan. Kita punya branding pula adalah original negeri. Kita tak buat masakan negeri lain. Kita buat Negeri Sembilan je. Kan? Negeri Sembilan kita ada salai-salai, sambal potai. Jadi kenalah dengan Mak Jenny tu. So selepas tu Mak Jenny punya makanan pula, dia punya jualan pun alhamdulillah kan. Dan dari situ kita berkongsi rezeki dengan ramai yang nak buat pendapatan, yang nak buat income dekat luar tu. So kita buka pada diorang semua, dan alhamdulillah diorang pun dapat membuat jualan yang baik. Sebab produk Mak Jenny ni telah pun ada demand. Ada demand dekat pasaran kan. So orang dah kenal kan, dah kona. Orang dah kona, jadi senang nak jual lah. Jadi kita banyakkan lagi awareness, kita banyakkan lagi branding and content marketing, supaya membantu lebih banyak lagi. Contoh ejen-ejen kita kan, untuk membuat jualan. Mungkin boleh share lah berapa ejen yang Nurbaya ada sekarang ni, yang menjual produk Mak Jenny ni? Ejen yang mendaftar dengan Mak Jenny sekarang berapa 9,500 orang. Ramai. Nak jadi ejen. Kalau masuk ejen 9,500 orang. Satu tu. Itulah. Jadi mula mungkin kita start bisnes lah kecil-kecilan kan. Macam mana perjalanan sampai jadi ke 9,000 ejen, dan mungkin jualan yang banyak sangat ranjau dan durinya. Boleh share kita ranjau-ranjau. Dah tolak dah ni. Okey. Bila cakap pasal perjalanan kan, perjalanan. Dia orang tengok sedap, seronok aja kan. Orang tak tahu saya hampir tutup dah kilang tu sebenarnya. Betul? Saya hampir tutup, saya hampir nak jual segala perkakas-perkakas semua tu. Saya macam tak apalah, aku dah tak larat nak buat. Berapa lama tu daripada tarikh launch tu? Saya rasa less than 6 months tu. So rasa macam nak tutup? Rasa nak tutup. Kenapa? Walaupun jualan dia besar masa tu kan, saya nak tutup. Sebab satu nak cerita mongah kan. Cerita benda yang tak best ni terus mengah. Apa dia semangat kan? Macam mana daripada nak tutup jadi sekarang dah besar. Orang cakap nak berjaya tu bukan senang. Apa yang orang nampak kan, itu semua yang tawanya saja. Tangisnya tiada. Tak dikongsi. Ini tapi bagus. Kita kalau meniaga, kalau orang yang meniaga, usahawan kan meniaga, you kena jatuh. Betul. You memang kena jatuh. Kalau you tak jatuh, you tak kuat. You punya kekuatan dalaman tak ada, inner strength you tak ada. You punya mental pun nanti tak ready, tak kuat kan. Sebab saya dengan Mak Jenny pernah rugi ratusan ribu juga. Okey.
Sebabkan Itu yang nak rasa nak tutup kedai tu. disebabkan produk kita yang rosak. Okey, Kan, rosak yang berulang-ulang. Rosak berulang-ulang. Kakak saya memang masak lah. Dia bukan memang masak lah. macam buat kuih, macam buat sambal, yang biasa buat makanan ready to eat ni. Kan. Tapi bila skala besar tu, Dia lain game dia. dia lain game dia. Jadi kita orang tak boleh nak mengharapkan siapa-siapa. Jadi macam mana ni Galung? Kan kiranya macam kita hadapi masalah ni sama-sama tau. Macam mana ni, bayangkan 10,000 unit kita dah produce, 10,000 tu rosak. Okey, ada yang return, ada yang kita ganti. Kita ganti another 10,000 unit. Ganti 10,000 unit, rosak lagi. Rosak lagi dan kita ganti lagi. Aduh, mak, macam mana ni? Macam mana nak buat tadi? Sebenarnya nak buat makanan ni, dia punya SOP dia ketat. Betul? Ketat. Dia sebab saya buat skincare dan kosmetik sebelum ni kan. Saya tak ada menjalankan kilang, tak ada. Kilangnya di tempat lain lah. Orang lain yang jaga kualiti. Kualiti semua. So bila kita yang control daripada A sampai Z, okey. Dia daripada rosak makanan, sebenarnya daripada barang mentah sampai je dekat kilang, dekat situ dah start dah SOP dia. Okey. SOP dia, penyimpanan dia macam mana, tak boleh bercampur dengan benda-benda lain kan. Kalau tak masa menyuci macam mana, menyuci macam membasuh semua macam mana, masa nak masak macam mana, lepas masak macam mana, masa nak filling macam mana, semuanya ketat. Semua ada SOP yang diikuti lah. lah. So banyak benda-benda yang progressnya yang kurang ilmu dari segi production tu membuatkan kita punya makanan dulu tu ada problem lah kat makanan tu, yang kerugian tu besar. Tapi dari kerugian tu lah belajar macam mana nak hasilkan lebih baik. Ya, daripada kerugian tu tak tidur malam tak tidur malam. Bayangkan berpusing-pusing tak tidur sampai kakak saya pun kena kelenjar bengkak lah apalah. And then stres dia stres dan penat. Masak penat. Dulu masa mula-mula masak berapa orang aja. Kakak kan? lah masak, Kak Long lah masak. Kak Long dengan anak buah kan, dengan ada orang kampung tolong-tolong masa mula-mula tu. So saya ni, mindset saya adalah, bila saya buat sesuatu, saya dah nampak kejayaan tu dekat depan tu. So apa pun halangan dekat depan ni, saya redah je. Kena redah. Aku nak tergolek ke, terkelentang je, tak kisah. Sebabnya kejayaan ni memerlukan pengorbanan kan. Betul. Dan pemandangan dekat atas tu biasanya indah sahaja. Kan. So nak pergi kat situ, ini nak kena rempuh ni semua kan. Tak tidur. My team pun tak tidur. Sampai ke pagi kan, kita nak settlekan masalah production, sampai jumpa prof lah, jumpa gitu, jumpa gini, jumpa ramai orang kan, minta belajar macam mana nak sediakan makanan ni. Okey, daripada bekas packaging, semua tu kaji balik. Dalam masa yang sama, order banyak ni. Order ada masuk. Order banyak masuk. Makanan ni belum selesai lagi, nak selesaikan macam mana semua kan. So dekat situ, kalau mental tak kuat, memang pudoi lah. Kalau orang tak kuat tu memang gone lah. Ya, memang gone lah. Dia tengok, bila kita tengok orang sukses semua kan, saya respect dengan orang-orang yang sukses sebab saya tahu ranjau dia sangat-sangat teruk yang dia lalui kan. So orang yang nak berniaga ni jangan takut untuk jatuh. Kalau jatuh maknanya untuk menguatkan kita kan. So masa decide nak tutup tu, Mak Jenny dah kata tak apalah, tutup je lah. Mak tak tahu. Dia tak tahu. Mak tak tahu. Saya tak nak cerita benda-benda yang membuatkan dia susah hati. Saya lebih suka cerita benda-benda yang dia happy dengar kan. Tak cerita. Saya semua cakap dengan kakak saya, cakap dengan tim saya, berulang-ulang kita duk pening memikirkan masalah tu kan. Berulang-ulang kita macam cari solution. Dan masa saya cakap saya nak jual dan nak tutup, semua tu pun berulang-ulang juga supaya saya tak buat keputusan yang salah lah. So ada fikir, minta mak doakan ada. Ya, itu memang kan. So sentiasa tu bila kita dah meeting, selalu meeting, selesaikan sini, selesaikan sini, selesaikan gini, akhirnya saya cakap tak apalah, ini family. Ini untuk family. Kalau tak melibatkan family, mungkin saya akan decide untuk benda yang lebih memudahkan kerja saya. Tapi bila dah ramai yang meletakkan harapan dekat situ, saya tak nak hancurkan harapan diorang. Inilah tanggungjawab masa tu. Tanggungjawab yang saya kena handle. Saya tak nak problem je lari daripada masalah. So apa kesudahannya? Tak ada. Dan dalam bisnes dan brand ni,
saya lebih memilih brand daripada memilih bisnes. Sebab saya tak nak buat bisnes banyak-banyak. Kan, buat apa kita nak buat bisnes banyak. Saya nak ada brand. Kukuhkan satu brand? Kukuhkan brand, sebab brand tu dia ada value, dia bernilai daripada betul. buat bisnes. Kan, ada setengah orang dia buat bisnes ni, dia buat bisnes ni. Tujuan dia buat satu bisnes ni. Kau lingkup. Dia dah fikir kalau lingkup. Memang lingkup lah bisnes tu. Kan, dia mindset kita je. Dan juga dia buat bisnes ni nak backup. So bisnes dia akan sentiasa jadi backup. Nak buat bisnes ni untuk duit tepi. Dia kan jadi duit tepi. Kan, dia buat bisnes, bagi saya kalau buat sesuatu perkara, you kena fokus, 300% fokus, naikkan bisnes tu. Sebab bila satu bisnes tu naik, you dah tak perlu dah bisnes 1, 2, 3 dah tak perlu. Sebab dia dah cover semua sekali. Semua dalam tu kan. Bila dia dah jadi besar, sesuatu brand tu, you dah tak perlu dah beberapa bisnes. You cuma perlu create passive income saja daripada bisnes yang you dah buat ni. Just create a passive income saja. Yang lain-lain tu pasif lah, tapi passive yang tak letak je kat sini, okey. Biar dia grow. Dia grow sendiri. Kan, yang itu tak apa. Jangan nak fokus ke sana sini semua, nak fokus tak tentu arah semua kan. So itu tak healthy lah. Betul. So just fokus satu bisnes. Bisnes memang tak, kalau lari fokus bisnes jatuh. Bisnes kena sentiasa dekat dekat dia punya track yang betul. So kalau dia memang ada jatuh dan bangun, turun naik bisnes kan. Tapi kalau dalam kita monitor dengan baik, so dia akan sentiasa akan increase, meningkat lah. Tak adalah jatuh sampai kacau cash flow ke kan, sampai company keluar sampai negatif. Itu bahayalah kalau macam itu kan. So kena fokus. Saya suka yang Wan share tadi kan, bila ada masalah cari penyelesaian, jumpa orang, tanya nasihat. Kan, fikirkan yang ramai orang bergantung kepada Nuhan punya bisnes kan. Keluarga, ejen dan sebagainya kan. So boleh tak share sikit macam mana Nuhan grow ejen-ejen yang Nuhan ada ni? Ejen ni, okey, macam saya dah meniaga lebih kurang 10 tahun macam tu kot, dengan beberapa produk kan. Pelbagai produk macam-macam lah. So bila kita bisnes ni, kita tak boleh semua benda kita nak buat. Betul. Semua kita nak buat sendiri. Kita lah masak, kita lah yang meniaga. Kalau awak tanya saya macam mana nak buat sambal tu, aku tak tahu, minta maaf. Kalau aku masak belum tentu lagi kau boleh makan. Dan pun tak boleh makan apa yang dia masak tu kan. So kalau tanya dari segi pengurusan kewangan, saya pun bukan that expert dalam pengurusan kewangan kan. So meniaga tak boleh fikir nak kaya sendiri. Meniaga ni perlukan kita kena kita kena invest kepada manusia juga. Kan, orang lain yang sekitar kita. Orang lain yang ada kepakaran yang lain kan. So bila ejen, saya tak boleh handle ejen. Saya tak boleh. Aku ni kadang emosi tu pasal juga. Saya pernah dulu saya lah handle legend, saya lah buat ini saya punya previous business kan. Saya buat dah menyirap, semua orang nak bermasalah je pom, saya terminate semua sekali pada hari tu, tutup habis. Saya buang semua. Ganti buang semua, cari baru. So dia akan cari macam tu je. Buang, cari. Saya akan continue lah kan. Ni tengah okey, besok dia masalah, dia akan mempengaruhi ejen yang lain, ejen lain pun sama naik kan, meroyan apa benda semua. Tutup lagi. Cari lagi baru. It's not healthy lah. Tak healthy. So sama je dari segi management, dari segi production, dari segi pengurusan ejen, semuanya memerlukan tim. Betul. Tim yang sesuai, yang ada dia punya kepakaran masing-masing untuk to maintain untuk supaya semua bahagian tu bergerak dan tiada yang tercicir. Dia kena seiring je. Macam ejen, saya ada tim yang menguruskan ejen, yang ada yang sentiasa buat perancangan, sentiasa ada planning untuk ejen. So sentiasa akan bergerak bersama dengan ejen kan. Banyaklah dari segi pengisian dia tu, banyak dari segi target, dari segi ejen punya achievement diorang. Kita pun ada buat malam dinner juga dengan untuk appreciate mereka lah. Untuk appreciate mereka pun kita ada dinner dengan ejen-ejen Omak Jenny. Dan kalau saya lah yang nak buat ni, saya buat semua perkara, saya rasa mungkin dari segi margin tu saya dapat lebih.
tapi grow bisnes saya akan slow. Betul. Grow tu akan slow. So instead of melihat pada margins, better kita lihat pada volume. Kan, volume. Bila volume banyak, bermaksud you dah share banyak dengan orang lain juga. Dah ramai share dah banyak. orang jual. Ramai dah orang jual. So ramai yang dah dapat benefit daripada perniagaan sambal ni kan. Sambal omak Jenny ni kan. Ejen akan sentiasa akan ada tim yang menjaganya, yang akan engage dengan diorang. So soon pun kita akan buka pendaftaran ejen. Targetnya adalah pendaftaran lagi 2,000 orang kemasukan, insyaAllah. Saya yang seorang tu lah. Saya lagi 1999 je. Kalau jatuh jangan takut. Kalau jatuh bangun je lah balik kan. Dia buat konten-konten ni mesti ada boleh share dengan kita punya SME kan. Apakah tips-tips ke apa ataupun strategi nak bina konten yang baik untuk brand sendiri? You first you kena tahu apa branding you. Yang paling penting. Kena kenal produk tu. You kena tahu branding you apa. Bila you tak kenal brand you tak link tu. Ada yang nak, dia tak tahu nak buat apa dah. Dia dah habis idea dah. Tapi produk dia masih orang tak kenal. Sebab brand tu you kena detailkan lagi brand you. Dia memang you kena detailkan, macam contoh Mak Jenny kan. Mak Jenny takkan tiba-tiba nak buat sambal hitam. tak kena. Orang Negeri Sembilan tak ada sambal hitam kuning. Kuning pula, kuning gulai. Tak ada sambal gendang tok. Orang minta kat Mak Jenny gondang tok. Kau salah negari ni. Gondang tok mana? Kan? So gondang negari lain. So kena spesifikkan, kena ada orang berniaga ni, dia baru nak berniaga, dia otak je dah terbang sampai ke bulan dah. Baru berniaga, besok nak 5,000 ejen. Padahal ejen pun tak ada sebab nak jadi ejen dia kan. Tak ada benda yang dibina lagi. Berani belum ada kan? Belum ada. Dia kalau ambitious tu okey, tapi janganlah tak logik. Betul. Kan? Jangan tak logik. Baru je contohlah buka kedai kan, ataupun start business, dah fikir nak ada 20 cawangan dah. Nanti itu terlalu besar sangat lagi. Dia apa yang ada kat tangan, mulakan apa yang ada kat tangan tu. Bila awak kenal, faham brand awak sendiri, masa itulah awak punya marketing awak akan tepat. Marketing awak akan tepat. Apa yang awak buat, so you akan spend duit tak rugi. So you akan berani untuk spend duit, spend on marketing. Bila marketing tu tepat dan ada potensi, letaklah berapa pun, insya-Allah dia akan nampak hasil kan. Dia akan buat pulangan yang baik dan yang besar lah. Ada setengahnya buat konten tak perlukan kos pun. Konten original kan. Original. Pakaikan your mic dekat mak. Pakaikan your mic, lepas tu tengok mood dia. Kalau okey on, kalau tak okey ambil balik mic tu balik. Kan. So kena buka balik, dan you kena ada roadmap produk brand you. Kan, sampai mana, ada fasa-fasa dia. Macam kita orang dulu mula-mula tak buka ejen pun. Kita orang mula buat result dulu. Jualan Mak Jenny sekian. Dan macam pengguna, awak beli satu barang sebab trust. Betul. You trust, you percaya, you beli kan. Sama juga dengan ejen. You nak jadi you punya ejen, dia nak invest dekat you percaya tak? Kalau tak percaya, dia nak bagi you duit, saya rasa benda tu tak berlaku. So kena wujudkan kepercayaan tu terhadap you punya target market, kan, target audience you. Dengan cara apa? Jangan berangan sampai ke bulan dulu. Mulakan apa yang ada daripada capacity yang ada tu, sebelum you besarkan dia. Detailkan branding you satu-satu. Tulis branding itu apa. Tulis. Kono tulis. Jangan kau pergi merapu. Besok dia merapu. Dan pernah merapu macam tu. Tak apa-apa. Dan buat barang tak jalan ni. Tak apa bodoh yang jadi. Rosak. Sebab salah, branding tak tepat. You buat marketing mesti berdasarkan branding. Betul? Kan. Branding tak tepat, marketing confirm akan salah. Marketing perlukan kos. Campak duit dekat marketing, lebur gitu aja no. Itulah kenali brand Kenali brand. Yeah. Saya pun dah tokak dah koreng dah ni. Kita rehatlah sebentar. Boleh. Kita nantikan pesanan daripada Unify Business. Tira, sibuk?
Sibuk. Kenapa sibuk? Sibuk sebab ada UBC. Bagus kan? Solusi digital? UBC, bengkel dan latihan bisnes berkembang. UBC, sokongan premier dan masa tidak balas cepat. Betul kan, Raja? Untuk bisnes cemerlang, Unify Business kan ada. Unify Business, rakan digital pilihan anda. Anda tak tahu macam mana nak buat pemasaran secara digital? Kami ada solusi untuk anda. Dapatkan Digital Marketing Solution dengan potongan sebanyak 50% daripada geran Digital PMKS Madani. Dapatkan sekarang dan anda akan mempunyai seorang pengurus kempen, grafik designer dan copywriter khas untuk bisnes anda. Dapatkan sekarang di link ini. Aduh Ban, sekarang kita punya solusi digital ni ada 50% tau, kita bagi diskaun. Kita punya kerajaan bagi anda GDPM, geran Digital PMKS Madani. Dia mana pakai DMS ke? Dan nak yang 100% punya. Tak ada. 50% you. InsyaAllah lepas ni dan pakai. Dan tak tahu. So bila dah bagi tahu ni, dan nak apply 5 sekali. 5 5 berapa tadi kali 5 25 banyak tu. Banyak tu. Dia nak 5 dan tak nak 1. Okey, boleh. Okey Nurhan, kita rehat sekejap cakap pasal bisnes. Kita main game lah sikit, boleh? Main game? Main game. Okey. So game ni senang je. Hebat dalam main game. Hari ni dia bagi semua betul lah, boleh? Okay. Saya biasanya tepat saja. Tepat saja. Okey. Hari ni kita main game. Nama dia kalau bahasa ibunda saya Syerit. 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 Senang je. Saya tulis kan. Saya tulis satu perkataan dekat post-it note ni. Saya tampal kat dahi. Okey. Lepas tu kena teka. Apa yang saya tulis? Boleh? Boleh. Okay, alright. So kita ada tema. Tiger, go. Tiger, go. Oh, ada tiger. Dia makan saka. Kan. Okay, kita ada tema. Tema yang pertama, tema kita filem. Okay, boleh. Okay, saya tulis dulu. Saya tulis nama filem ni dekat sini. Alright. Jadi saya tampal lah. Saya minta izin tampal di dahi, boleh? Okay. Alright. Dia punya clue dia. Yang pertama, filem Malaysia. Okay. Start huruf S. Okay, alright. Cuba lakonkan sikit. Dan Dan tak boleh. Dan otak dia tak berhubung kalau dia kena tengok lakonan tu. Tak ingat. Dia pernah bercinta tak cerita ni? Cerita ni ada dua hero, satu hero, satu heroin. Okay. Macam mana dia bercinta tu? Muka lah comel. Dua. Semua cerita, semua filem banyak yang bercinta. Bercinta. Takkan nak tokoh. So dia ada adik-beradik. Adik-beradik. Apa jadi kat dua beradik tu? Dua beradik ni dia bergaduh. Okey, macam mana dia gaduh? Dan kau tengok dia gaduh dan tahu. Okey. Sampai peduli kat adik-beradik tu. Dia bercinta. Dia ada lagu. Lagu macam mana? Lagu Macam mana nak tokoh ni yang bagi clue tak membantu. Macam mana lagu dia? Lagu dia. Okey. Okey. Lagi. Dia ada dua beradik, dua perempuan. Hero dia buat betul besar. Tak apa. Dan dah tahu dah. Dia dua beradik. Kan? Hero cepat beritahu lah. Lepas tu hero ni motor besar kan. Okey, dengan so cerita ni cerita Sembilu. Betul. Pandai. Okey. Dan yang tak roti. Okay. Okay. Next question. Next tema, kita buat tema makanan lah. Senang. Makanan ni Dan tahulah makanan kan. Okay. Jadi filem tak kena nak berlakon. Makanan tahu Makanan tahu. Alright. Okay, so clue dia, makanan ni makanan kegemaran rakyat Malaysia. Yo. Semua orang suka makan ni. Okay. Dia dua perkataan. Dia perkataan yang pertama mula huruf N. Okay. Perkataan kedua tu saya lakonkan lah. Macam ni. Tak cukup. Bunyi dia macam mana? Bunyi dia macam mana? Bunyi dia macam mana bunyi dia? Tak cukup. Tak cukup. Tak pandai berlakon dan ni. Cukup. Kalau pandai jadi berlakon dah. Ya ke? Apa? Dia bunyi dia macam ni kan. Dia macam inilah pergerakan dia. Cuba tukar apa? Bunyi dia tu lepas dia bertolor ke sebelum bertolor? Sama je. Okey. Nasi ayam. Nasi ayam betul. Alright. Okey, soalan terakhir lah Kita pakai lagu lah Lagu. Lagu kena nyanyi ni. Kena nyanyi. Lagu ni kau dapat teka betul, kena nyanyi sikit, boleh? Orang yang bagi clue tu lah kau nyanyi. Boleh. Alright. So clue pertama Cinta.
Okey. Lepas tu semua lagu cinta. Apa gila dia nak tokoh semua lagu cinta. Lagu cinta. Tak ada lagu Okey. cinta. Okey. Clue kedua. Kamu. Kamu. Cinta kamu. Cinta kamu. Itu? Lepas tu cinta tu biasa kalau orang bercinta, siapa yang kita namakan orang yang tengah bercinta tu? Huruf K lah, start huruf K. Kawan. Tak, saya dengan contohlah saya dengan ni Muhammad Handsome ni bercinta. Lepas tu Jadi Nubuh panggil saya pasangan apa? Pasangan? kekasih. Betul. Ya, lepas tu kekasih? Kekasih gelapku. Salah. Kekasih apa? Kekasih apa kekasih? Kekasih kamu. Kekasih saya. So saya bagi cawan ni ke Nubuhan. Jadi ini adalah pemberian untuk Nubuhan. Jadi kekasih bagi cawan. Bagi cawan ni apa makna ni? Saya tak faham lah. Saya bagi kepada Nubuhan Okey. untuk Nubuhan. Jadi kekasih untukku. Tukar sikit belakang tu. Kekasih untukmu. Yes. Kekasih untukmu. Lagu ni kok. Kekasih lagu dan kau. Kekasih untukmu. Mana ada lagu dan tajuk Bukan. tu? Saya cari tadi dekat YouTube. Aduh. Kekasih untukku. Betul lah. Betul kan? Lagu Dan. Lah lupa. Iyalah. Ni salah ni. Kekasih untukku. La ilaha illallah. Salah soalan. Salah soalan. Patut dan tak baik jawab. Nyanyi sikit boleh? Nyanyi sikit? Boleh. Okey. Kaulah yang benar-benar ku cinta, seikhlas hati aku terima. Kaulah yang menghiasi hidupku, kekasih untukku. Alright, sudah. Terima kasih. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan University. Kita teruskan lagi dengan topik kita pada hari ini, ejen dan online marketing. Betul ke jalan seiring? Okey, baiklah Nubuhan. Sekarang ni banyak channel-channel kan kita boleh berniaga kan. Yeah. Jadi kalau di platform online, di Shopee contohnya kan, macam mana kita nak elakkan persaingan di antara HQ dan ejen sendiri bila berniaga di platform-platform online tersebut? Mengelakkan persaingan tu kena ada. Persaingan tu, tapi persaingan perlu sihat. Dan persaingan tu tidak boleh ada orang cakap price war. Bila ada price war ni, dia persaingan tu tak sihat dah. Price war ni akan menjatuhkan yang lain, dan lama kelamaan akan menjatuhkan value satu produk. Macam Omak Jenny HQ pun ada account dia. Ejen-ejen pun ada account dia. Sebab bila ejen yang beribu, kita tak boleh kawal dia orang nak buka kat mana. Betul. Nak buka kat Shopee ke, nak buka kat TikTok ke, dekat mana-mana dia orang punya media sosial. Tiada halangan. Tetapi perlulah beretika sikit. So dekat situ dari segi kawalan harga, HQ tak ada kompromi lah. Meletakkan harga sebegitulah. Sebegitulah harga dia, supaya semua orang membeli dan mendapat keuntungan yang sama, dan dia adil. Adil. Sebab kalau orang lain orang lain buka akaun mana-mana pun, dia nak tak nak bergantung juga kepada individu tu. Individu tu sama ada dia aktif ataupun dia tak aktif. So bila buka lah kat mana-mana sekalipun, bila seseorang tu tidak aktif, barang ni memang tak akan jual. Sebab you jadi ejen, you berniaga. You jadi ejen, you perlu ada effort. Betul? Untuk melariskan jualan you. You sign you punya check sendiri. HQ tidak akan menjanjikan bila awak jual produk-produk sekian, brand sekian, kau akan kaya. Betul? Tak ada. Tapi kita akan bagi tahu you cara-cara untuk you membuat perniagaan. Cara-cara you nak mulakan, cara-cara you nak dapat pelanggan, cara-cara untuk you nak you punya first step. Macam mana untuk mendapatkan customer, macam mana nak jaga you punya service supaya ada repeat order, supaya you ada loyal customer kan. Sebab you punya contact, you punya kenalan, you punya networking tak sama dengan I punya.
Betul. Orang yang berlainan kan? Orang yang berlainan. Kita terlalu ramai sangat orang. Terlalu ramai. Kiranya macam kita boleh jadi ejen sekalipun, pemikiran kita tak boleh sempit. Pemikiran kita kena buka lebih luas lagi. Di mana peluang untuk membuat jualan tu sentiasa ada dan sentiasa terbuka. Macam ejen-ejen Mak Jani pun selalu kita ingatkan kan. Selalu kita naikkan semangat diorang supaya apabila berniaga tu kena ikhlas. Berniaga tu you kena berusaha juga. You kena melakukan sesuatu. We've done our part. Sekarang ni you punya part jugalah. Apa-apa sekalipun. Cuma bila berniaga di mana-mana sahaja platform, kita naik sama-sama. Kita grow sama-sama. Kita tak boleh nak grow sendiri-sendiri. Kan? Macam Mak Jani pun ada je buat promo. Bila Mak Jani buat promo kepada ejen-ejen yang join, kita tetap akan bagi ejen-ejen pun pada harga promo. Supaya diorang pun boleh buat promo sama. Kan? Tak adalah macam HQ bagi buat promo, ejen tak boleh buat benda yang sama kan? Pun boleh buat benda yang sama. Dan HQ pun ajar diorang macam mana nak buat branding diorang, nak buat diorang punya nak membesarkan lagi diorang punya pasaran. Memang ada kelas-kelas ke bimbingan ke? Ada bimbingan? Ada bimbingan dia. Macam biasa kalau sebelum ni kita buat setiap seminggu sekali kan. Melalui inilah Zoom. Melalui Zoom meeting lah. Zoom meeting. Adanya yang kita jumpa, kita buat perjumpaan, kita meeting kan. Dekat tempat-tempat, satu tempat kita panggil semua untuk datang meeting. Bagi tahu progress, cerita pasal masalah, cerita pasal nak pergi mana, apa hala tuju selepasnya, apa target dan selepasnya, apa next produk contoh kan. Itu yang tiba-tiba beranak 15 produk tu. Kan, tapi semuanya Abang feedback lah, orang bagi feedback dekat dan kita perbaiki. Kita nak semua nak naik sekali. Sama-sama lah sama-samanya. Cumanya kita bila kita meniaga, satu mindset kita kena betul. Mindset kita memang kena ubah. Mindset kita tak boleh mindset macam dulu kawasan ni aku punya, tak boleh dah. Dulu tak ada Facebook. Betul? Dulu tak ada internet. Dulu mungkin boleh buat macam tu, tapi sekarang zaman dah lain kan. Dan ejen-ejen ni sebenarnya apabila pada siapa yang bersemangat, memang dia buat duit. Pada siapa yang kurang semangat, yang slow, kita kadang-kadang tak boleh tunggu. Kita memang guide, kita bagi, kita ajar, kita naik sama-sama. Siapa yang follow dekat, dan okay, let's go. Tak ada istilah cepat tapi kaya. Kena ada prinsip dan juga kena ikut lah guideline tadi ditetapkan oleh HQ. Jangan main-main harga semua lah kan. Betul. Tadi kata ada pakai sistem apa tu? Kita ada sistem ejen. Sistem ejen, semua ejen yang mendaftar dalam sistem tu, dia nak dapatkan barang ke, dapatkan info ke, segalanya dekat sistem. Dari segi kita pun ada affiliate juga melalui sistem tu. Yang sekarang mudah kan. Sekarang misalnya kata saya nak jual dekat awak kan, sambal, saya tak ada barang, saya bagi link je. Awak beli kat link tu, HQ post, so I dapat commission. Okay. So, saya pun tak payah perlu ke hilir buat barang, tak payah. Macam tu kan. So sistem-sistem tu sekarang dah banyak dibina dah. Cuma kena sedia orang duit je lah. Itulah. Bagus. Inilah SME kena contoh kan. Pakai sistem digital kan untuk kita memudahkan lagi kita punya pengurusan ejen dan sebagainya kat mana. Kalau dulu pakai Excel kan? Excel tulis apa komisen nak bagi kan. Ni kadang-kadang tersalah kira lah terjuling gitu. Betul. Yang ini semua generate by system je kan. Dan berapa bonus nak bayar diorang. Kita dulu sistem kita dulu bonus terkeluar setiap bulan. Bonus memang banyak kan. Kadang-kadang up to 100k bayar bonus saja. So ada ejen yang dapat bonus sampai 40,000 satu bulan. Itu bonus, bukan komisen. Bonus. Itu bonus dulu. So bila kita dah upgrade, sistem berubah sikit kan, sesuai dengan pasaran, sesuai dengan cara bergerak, cara semua supaya dia akan ada progress tu. So semua kena pakai sistem. Kalau tak ada sistem mungkin akan tidak tersusun lah dan celaru jugalah tak ada sistem kan. Kalau saya suka kalau saya dengar SME dia pakai sistem nak mudahkan dia punya perniagaan kan, sebab tak ada memang susah nak buat tracking dan sebagainya kan. Betul, sistem ada banyak. Sistem dari segi setiap bahagian-bahagian ada je sistem je kan. Kita better lah guna sistem supaya lebih bersistem. Lebih sistematik. Lebih sistematik. Betul. Kalau tidak
dia akan menggantikan kepada manusia. Manusia ni selalunya dia banyak ragam. Sistem buat macam mana gitu aja kan. Manusia ni nak handle manusia ni bukan senang. So sistem insya-Allah memudahkan banyak. Ini decision ni daripada pengalaman sendiri ke ataupun ada orang yang suggest ke macam mana? Pengalaman juga. Pengalaman juga. Dia pengalaman kan mematangkan kita kan. Betul. Daripada pengalaman pun daripada kekurangan yang ada kita perbaiki. Kita betulkan, kita kuatkan. Daripada situ kita dah tahu apa yang kita perlukan. Daripada so bila kita jatuh, kita naik, jatuh sebab apa? Kan bila kita naik nak maintain macam mana. So kita dah tahu, so kita dah ada kekuatan tu. Kita dah ada isi kan. Jadi sistem-sistem tu semua kita cari untuk kita selesaikan masalah kita. Digitalkan perniagaan anda lah. Senang cerita sebab promote. Okey Dewan, mungkin Dewan pun ada rakan-rakan sama-sama berjuang sebagai seorang usahawan kan. Kebiasaannya apakah kesilapan yang Dewan nampak bila orang nak mula-mula start bisnes biasanya? Saya dah cakap tadi, bila dia bergerak atas dasar yang tidak logik. Tidak realistik Tidak realistik, terlalu ambitious yang tak masuk akal. Kan? Dan terlalu memikirkan perkara yang besar dahulu, yang kecil-kecil tidak dititik beratkan. Dan juga pengurusan keuangan yang tidak sistematik. Yang tidak sistematik, yang ada untung saja gone. Ada biasanya gone tu buat apa? Ada untungnya. Dia sebenarnya kadang-kadang duit tu get gone, end up aku buat apa? Sebenarnya dia pun tak tahu dia buat apa dengan duit tu. Sebab dia tak ada pengurusan duit yang betul. Bila ada pengurusan duit yang betul, insya-Allah dia akan nampak. Sebab bila kita kata tak urus duit dengan betul, namanya membazir. Dan bila kita dah membazir, biasanya membazir ni memang kita tak nampak apa. Mungkin membazir tu kepada selera. Kalau dulu untuk satu perkara ni yang biasa-biasa dah cukup. Sekarang tu perkara yang sama tapi nak yang luar biasa. End up pun kita tak rasa sebenarnya duit tu ke mana. Kan kita mungkin buat benda yang sama je tapi nafsu tu lebih sikit. Lifestyle dah berubah sebagainya berubah kan. Semua tu yang jadi tak nampak. Ada ramai yang ujung-ujungnya pergi mana duit ni? Pergi mana duit ni? Takkan kau tak tahu kau yang pakai duit tu. Tapi sebenarnya memang tak tahu pun. Dia memang tahu sebab dia tak ada planning duit yang betul. Kan nak rolling balik, mana yang nak kembangkan balik bisnes dia, mana yang nak tutup, nak touch up, nak perbaiki ke apa ke, sebenarnya semua kena pakai duit apa orang kata tu, duit pusingan tu lah. Tapi bila salah urus kan, tak bergaji, ada yang owner untung semua duit dia. Tak ada. Semua duit dia. Dia kira berapa untung bulan ni? RM20,000. Banyak duit aku RM20,000. Tak, RM20,000 gaji kau kat situ baru RM2,000 je. RM2,000 je kau makan. Jangan ambil RM20,000 tu. Jadi bila tak ada sistem tu, itu yang nak ambil orang pun tak ada duit, nak gajikan pekerja tak ada duit. Kalau ada duit pun gajikan pekerja, ambil pekerja daripada padang lain, suruh dia buat kerja untuk padang lain. Pun tak boleh juga Faham tak? Dia ambil orang yang biasa-biasa tapi dia suruh buat kerja yang di luar kemampuan dia. Sebab dia bayar murah. Kan ambil yang ini je lah. Ini pun boleh buat macam ni. So ala kadar. So perniagaan pun akan jadi ala kadar selama-lamanya. Macam Mak Jani permulaan je dulu. Permulaan Mak Jani memang lengkap dengan management, memang dengan account, dengan marketing, semua dah in place lah maksudnya. Supaya flow dia cantik, dia masuk semua settle. Kan sampailah ke penjualan. So semuanya perlu record. Semuanya perlu ada bahagian-bahagian tertentu supaya tidak ada leaking lah. Yalah. Itulah apa tu, dream saya tak cukup. Dia kena ada pengurusan yang baik juga untuk menguruskan. Marketing kita akan terganggu sekiranya management kita tak betul. Sangat-sangat berlaku pada saya lah. Bila management saya goyang, tak betul, ini tak betul, itu tak betul, marketing akan branding pun akan hancur. Dia akan efek lah Dia sangat akan efek sebab dia memang berkait semua tu. So kena semuanya kena on track, kena betul. Jangan dia lah buat marketing, dia lah nak kena buat account. Dia lah buat dia lah yang masak, dia lah yang nak kena buat itu. Jahanam.
Tapi tu je kata tadi, usahawan baru mulakan daripada apa yang ada di tangan. Gunakan skill yang ada tu dulu. Contoh contoh nak buat apa-apa lah, skincare ke makanan ke benda semua, apa yang ada tu buat daripada kecil. Mungkin pada kecil tak perlu ramai orang sangat. Seorang dua orang kan, seorang dua orang yang boleh buat. You pun tak payah handle banyak barang kan. Tak payah handle banyak sangat perkara. Tapi bila dah besar sikit, mesti tambah. Mesti invest pada orang yang pakar kat sini. Orang yang ni boleh buat ni, orang ni boleh buat ni. Dan baru dia akan berkembang dengan cantik. Management dan marketing kena seiring. Macam itulah lebih kurang. Saya suka. Sebabnya ramai orang suka cakap pasal branding kan. Tak ramai orang menitik beratkan pengurusan perniagaan yang tepat. Ada antara kunci juga untuk perniagaan yang berjaya kan. Betul. Okay, so Nurpuan, mungkin kita pun nak ke penghujung kita punya podcast pada hari ni. Mungkin any last word lah kepada inspiring usahawan di luar sana. Termasuk saya sendiri pun bercita-cita nak buka bisnes, tapi tak ada keberanian, Nurpuan. Mungkin boleh bagi sedikit tak berani. motivasi. Tak berani. Tak payahlah buat. Bukan kau poning ni. Duduk je lah. Tak berani. Tak berani tak payah buat. Duduk je. Boleh je lah. Okey. Apa yang saya kongsikan tadi tu cuma perkongsian, bukan untuk mengajar siapa-siapa, bukannya nak cakap mana betul mana salah, tidak. Ini perkongsian daripada pengalaman saya. Dan saya sepanjang saya berniaga, saya ada banyak jatuh bangun saya. Yang penting kena kuat dan tak boleh sesekali ada hasrat untuk berhenti dan putus asa. Okey. Kita nak tak nak bila kita berniaga, kita kena ada ilmu. Kita kan ilmu macam saya banyak belajar sendiri daripada kesilapan yang saya buat, dan saya pun berguru juga. Berguru dengan ramai orang yang berjaya. Saya ada juga pergi kelas-kelas. Okey, kalau anda semua yang nak berniaga tu, top up knowledge. Saya ada berjumpa dengan ramai usahawan yang sukses dan pergi berjumpa dengan diorang, buat podcast kan, tanya macam mana boleh kaya macam mana boleh berjaya So banyak tips yang dia bagi. Tips daripada orang yang proven ni sebenarnya sangat-sangat berkesan. Sangat-sangat berkesan. So daripada kita memikirkan dollar and cents yang masuk, yang kita nak cari sebenarnya, kita kena fikirkan selain daripada punca kenapa rezeki tu datang. Bukan sahaja I trade you satu barang, you pun bagi I balik duit. Dia bukan semudah tu kan. Kita, especially kita sebagai Muslim lah. Tiba jadi ustaz pula kan. Ini betul. Ini sangat betul. Especially kita sebagai seorang Muslim, ekonomi kita sebagai Islam tu kena kuat. Sebab kita lah nanti yang akan membela bangsa kita kan, agama kita. So selain daripada you memikirkan segala cara, strategi, planning untuk you meniaga, untuk you mencari duit, kita kena jemput rezeki tu datang. Jemput. Dan you kena ada purpose. Kenapa you nak kena sukses? Bukan sebab nak kaya sendiri. Kalau you nak meniaga sebab aku nak kaya, mungkin tak kaya. Macam tu mungkin takkan kaya. You kena tahu sebab apa you nak berjaya tu. You mesti ada tujuan. Kenapa? Sebenarnya macam apa yang saya belajar daripada ramai sifu-sifu yang saya jumpa, yang usahawan-usahawan yang berjaya saya jumpa ni, diorang sebenarnya kadang-kadang terpaksa kaya. Diorang terpaksa kaya. The more they give, the more they get. Macam ada je dapat je duit. Okey. Dia bantu sini, dia bantu sana, dia beri manfaat. Faham? Tiba-tiba dia terpaksa terima duit lagi. Faham tak? Takkan nak tolak, janganlah bagi. Jadi terpaksa terima. Macam so you kena tahu dari segi sudut lain juga, dari segi yelah kita berkongsi ni kan, at least harapnya bermanfaat. Dan ini juga saya rasa at least apa yang saya cakap ni, kalau boleh membuka minda orang yang mungkin tengah stuck, kita rombak balik. Rombak balik. Kat mana yang stuck tu? Jangan tunggu nak berjaya kan. Jangan tunggu nak you ada segala kelayakan untuk baru you nak berjaya. Tak, semua orang pun boleh berjaya. Saya pun sekolah tak tinggi kan. Saya sampai jail je. Kan? Degree ke diploma tak ada. Kan? Saya jail je. Jadi
bukan bermaksud you tak boleh nak berjaya sampai bila-bila kan. Cumanya kita kena tahu apakah purpose kita dalam hidup tu, dalam perniagaan tu, dan apa sumbangan yang kita nak bagi, apa yang kita nak bantu, apa yang kita nak beri manfaat apa kepada orang lain kan. Kepada orang lain. Itu kalau you fikir that one must be number one. Belakang you punya planning ke, you punya apa, segala target you whatever semua ke, insya-Allah dia akan permudahkan untuk you capai, untuk you dapat. Tapi kalau benda tu you letak dekat depan, yang ini you macam tiada dalam planning you, dia akan stuck tau. Dia akan, orang lain buat 2-3 kali jadi, aku buat sampai 10 kali tak jadi. Mungkin jadi, tapi untuk kali yang ke-11 lambat, susah, you pun akan spend banyak duit, you akan banyak problem dengan benda semua kan. So cari keutamaan tu dulu dan jadikan purpose tu sebagai you punya tujuan, guidance kita untuk semakin berjaya. Gitu. Gitu. Saya sukalah hari ni dengar Dubai sharing kan. Kena ada purpose mula-mula sebelum kita mulakan perniagaan kita. Kejap dah habis lagi kita punya podcast pada hari ini Dubai. So terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan saya pada hari ini. Okey, terima kasih juga kepada penonton kita kerana telah meluangkan masa bersama dengan kita pada hari ini dalam podcast Unibizity kita. Jika anda perlukan bantuan dari segi pemasaran digital, jangan lupa dapatkan solusi kami, Digital Marketing Solution, dengan potongan 50% daripada Geran Digital PMKS Madani. Anda akan dapat seorang pengurus kempen, pereka grafik dan juga penulis kreatif untuk bisnes anda, khas buat anda. Dapatkan di link di bawah. Dan jangan lupa follow social media kami untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan episod-episod kita seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.